Baik, beberapa hari lepas, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengetengahkan satu konsep yang penting, iaitu konsep normal baharu. Normal baharu bermakna semua aspek kehidupan kita, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi kewangan dan pelbagai lagi, pengajaran, pendidikan dan sebagainya, perlu kita adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di mana dunia dilanda dengan pandemik COVID-19 dan juga PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Bukan sahaja sewaktu PKP, tetapi mungkin lama selepas PKP, kita perlu menyesuaikan diri dengan normal baru, berbuat pelbagai rutin harian kita. Dan konsep ini kami akan perhalusi setiap minggu dalam Astro Awani untuk melihat bagaimana semua aspek kehidupan kita boleh diubah dan perlu diubah untuk menyesuaikan diri dengan normal baru pasca COVID-19. Dan semua bidang tidak terkecuali, termasuklah hospital dan juga perubatan. Tadi Datuk Seri Ismail menyebut ada bazar Ramadan mungkin akan dibuat secara pandu lalu, itu juga normal baru. Dan di hospital sekarang banyak pertemuan dan perjumpaan, malah ujian saringan COVID-19 dijalankan juga secara remote ataupun secara pandu lalu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baru ini, normal baru pasca COVID-19. Kami mahu berlintas langsung sekarang dengan kaki tangan di Thomson Hospital Kota Damansara. Thomson Hospital merupakan hospital pertama di Malaysia yang memperkenalkan ujian saringan COVID-19 secara pandu lalu. Boleh buat daripada dalam kereta sahaja. Saya mahu berlintas langsung sekarang dengan Dr. Muhammad Al-Hadi Muhammad Razi, pakar kecemasan dan perubatan trauma Thomson Hospital. Assalamualaikum Doktor, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey Doktor, pertama sekali kita mungkin boleh fokuskan shot kami di belakang sana. Ceritakan apa yang berlaku di belakang sana, step by step bagaimana ujian saringan COVID-19 dilakukan secara pandu lalu. Okey, kalau apa yang anda boleh lihat di belakang saya ini adalah mereka-mereka yang datang ke Thomson Hospital Kota Damansara untuk melakukan ujian saringan COVID-19. Ya. Sebelum mereka sampai ketibanya di hospital, apa yang mereka perlu lakukan adalah untuk mengisi borang secara atas talian, ya, dan membuat pembayaran, serta pihak hospital akan memberikan confirmation slip. Dengan adanya confirmation slip, mereka akan datang pandu lalu terus ke depan sini untuk kami mengambil sampel COVID-19. So pertama sekali setibanya di hospital, apa yang berlaku adalah mereka akan diberi satu home assessment tool. Yang apa yang dimaksudkan dengan home assessment tool adalah pesakit-pesakit harus baca dan mengenal pasti apakah yang perlu mereka lakukan ketika menunggu sehingga mendapat keputusan ujian saringan yang dijalankan. Okey, setelah itu mereka akan pandu ke depan sini dan second step adalah untuk pegawai kami meneliti dan memastikan nama, nombor kad pengenalan dan secara butiran-butiran yang diisi atas talian tadi adalah lengkap dan tepat. Kemudian pesakit akan terus melalui stesen yang terakhir ini di mana pesakit-pesakit tersebut akan diuji. So, pertama sekali kita ada seorang doktor. Kalau di sini kita ada 2 orang doktor termasuk 3 orang nurse, ya, petugas jururawat yang bersama-sama dengan doktor untuk mengambil sampel. Apa yang berlaku adalah setibanya pasien di sini, pertama sekali doktor akan menanyakan beberapa soalan yang penting, ya, antaranya sign and symptom, ya, gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID-19, iaitu sesak nafas, batuk, sakit tekak, sama ada demam ataupun tidak, dan juga beberapa soalan yang sangat penting, iaitu travel history, kontak rapat dengan pesakit yang positif COVID-19, dan juga yang terakhir sekali, adakah pesakit ini telah pun berada di salah satu event yang dikaitkan dengan COVID-19 outbreak. Setelah itu, pesakit ini akan diambil vital signs seperti suhu badan, temperature, dan akhir sekali sampel akan diambil melalui pesakit-pesakit ini. So, apa yang kita pakai di sini untuk mengambil sampel adalah, ini contoh je, ini contoh, inilah yang digunakan untuk mengambil sampel COVID-19 melalui 2 bahagian, ya. Pertama sekali adalah melalui rongga hidung, terus ke bahagian belakang hingga ke bahagian tekak, ya. Memang
agak tidak selesa tetapi tidak sakit, ya. Kadang-kadang ada pesakit yang hampir menangis, ya, keluar air mata, itu adalah reaksi yang biasa, ya. Dan kedua, masukkan mulut dari rongga mulut sehingga ke bahagian tekak belakang. Okey, agak tidak selesa juga, dan pesakit mungkin begitu, ya. Dan inilah antara sampel yang kita akan ambil melalui dua tempat, dan kita akan masukkan ke dalam VTM, apa yang dikenali sebagai viral transport medium, VTM. Dua-dua sampel akan dimasukkan ke dalam sini, dan kita akan bungkus 3 lapisan dan hantar ke makmal-makmal yang dikenal pasti oleh kerajaan Malaysia yang digazetkan untuk mendapatkan keputusan daripada persampelan ini. So, keputusan mengambil masa lebih kurang 48 hingga 72 jam. So, dalam masa 3 hari, pesakit akan diarahkan untuk tinggal duduk di rumah, self-isolation, jaga kebersihan, basuh tangan, pakai mask, dan pegawai perubatan akan menelefon pesakit tersebut untuk memaklumkan sama ada keputusannya adalah negatif ataupun positif. Jikalau positif, apa yang tindakan kita seterusnya? Kita akan menghubungi PKD, Pejabat Kesihatan Daerah Petaling, untuk tindakan lanjut. Mereka akan menghubungi pesakit sekali lagi, dan pada masa yang sama mereka akan menguruskan kemasukan pesakit tersebut ke dalam ward. Okey, doktor, ramai yang mengatakan memang tak selesa apa tu dimasukkan, apa yang digelar tu saya tak dapat tangkap apa yang doktor sebut nama saintifiknya itu, tapi bahan ataupun device itu dimasukkan dalam hidung, jauh ke dalam hidung, jauh ke dalam tekak. Ramai yang kata memang tak selesa, ada yang kata sakit, doktor kata ada yang menangis sekalipun. Mungkin doktor boleh bagi penjelasan secara mudah, mengapa benda itu perlu dijolok begitu dalam masuk dan tidak boleh di luar saja dalam rongga hidung? Okey, apa yang kita buat ini adalah melalui kajian-kajian saintifik yang telah dilakukan sebelum ini. So, kita dapati viral load adalah yang paling banyak di bahagian-bahagian tersebut. Okey, dan selain daripada itu adalah bagus untuk kalau kita boleh dapatkan sputum, ya, kahak. Tapi kahak ini tidak semua pesakit mempunyai kahak. Jadi, untuk screening purpose di seluruh dunia, inilah standard prosedur yang digunakan adalah mengambil sampel di 2 bahagian tersebut. Okey doktor, kita lihat 48 hingga 72 jam untuk mendapatkan keputusan. Berapa banyak ujian yang boleh Thomson Hospital lakukan dalam masa sehari? Okey, untuk masa sekarang kita melakukan lebih kurang 100 hingga 200 ujian setiap hari. Doktor, setakat ini berapa ujian berbeza diguna pakai di serata dunia untuk mengesan COVID-19? Setiap ujian ini mempunyai sifat berbeza. Ada yang ada kadar ralat yang berbeza, kebarangkalian false negatif dan sebagainya. Apa jenis ujian yang diguna pakai oleh Thomson Hospital dan berapakah anggaran peratusan ketepatannya, doktor? Okey, apa yang kita guna di Thomson Hospital dan di serata dunia untuk screening dan untuk diagnosa adalah RT-PCR. RT-PCR adalah ujian gold standard yang dilakukan untuk mengesan pesakit-pesakit COVID-19. Ketepatannya ataupun dalam bahasa saintifiknya kita panggil sensitivity and specificity melebihi 90%. Jadi inilah ujian yang dilakukan di Hospital Thomson. Kalau kita pernah dengar sebelum ini ada juga rapid test, ya, rapid COVID-19 test, yang mana ujian ini akan detect antibody. Ini adalah ujian yang berbeza. Ujian rapid PCR, RT-PCR ini adalah kita detect untuk mengesan virus itu tersebut, virus tersendiri. Okey, kalau kita lihat ujian antibody, kita mengesan antibody dalam badan kita. Ada antibody yang akan bertindak balas dengan virus yang masuk ke dalam badan kita, iaitu IgM dan IgG. Kalau tuan-tuan sedia maklum, yang mana antibody akan hanya dapat dihasilkan oleh tubuh badan kita selepas 5 hingga 7 hari untuk IgM to be detected, untuk dikesan dalam badan kita, dan harus tunggu hingga 7 hari sebelum IgG dapat dikesan. Jadi ujian ini tidak sesuai dijadikan sebagai ujian saringan. Disebabkan itu,
ada yang menanyakan soalan kepada saya, mengajukan soalan kepada saya. Jadi kenapa perlu ada ujian rapid test kalau dia tidak ada kebaikan, kegunaan dia? Okey, begini. Dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, ujian rapid test ini dilakukan pada pesakit-pesakit yang dikategorikan sebagai PUI. PUI adalah Patient Under Investigation. Mereka ini mempunyai gejala jangkitan saluran pernafasan dan juga mempunyai sejarah travel ke luar negara ataupun berkunjung ke tempat-tempat yang positif COVID-19 ataupun mereka yang mempunyai kontak rapat. Jadi pesakit-pesakit PUI ini mereka akan menjalani ujian PCR terlebih dahulu. Apabila negatif, pada hari ke-13 mereka akan ulang ujian untuk membuat ujian antibody testing. So setelah 13 hari, seharusnya jikalau pasien telah menghadapi infeksi virus tersebut, antibody sepatutnya akan jadi positif pada ketika itu. Dan apabila positif dengan antibody, di Jabatan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, akan mengulangi sekali lagi rapid PCR, RT-PCR untuk memastikan sama ada virus itu masih ada di dalam badan, dan setakat ini 50% jikalau rapid test ini positif, virus masih ada lagi di dalam badan. Dan oleh disebabkan itu, jikalau RT-PCR masih positif, mereka masih harus stay quarantine and to be admitted, masih di dalam hospital untuk pemantauan selanjutnya. Okey, doktor, kita perlu berhenti rehat seketika, tapi satu soalan terakhir kepada doktor, kemudian kita akan berhenti rehat dan kita akan kembali kepada doktor. Soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat adalah, doktor, berapa ramai pesakit ataupun berapa banyak kes positif COVID-19 yang Thomson Hospital telah discover sejak beberapa hari lepas ataupun minggu lepas melakukan drive-thru COVID testing ini, dan ada tak antara mereka yang tidak mempunyai gejala, asymptomatic? Ya, setakat ini kita telah saring seramai lebih dari 2,700 pesakit. Dalam 2,700 pesakit yang telah kita saringkan, kita mendapati 63 pesakit positif. Dan di dalam 63 pesakit yang positif ini, 19% iaitu 12 daripada 63 pesakit yang positif tidak mempunyai sebarang gejala. Tetapi mereka mempunyai travelling history, kebanyakannya ke luar negara, ke UK dan sebagainya. Okey, kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama Dr. Muhammad Al-Hadi Muhammad Razi, pakar kecemasan dan perubatan trauma Thomson Hospital, menceritakan berkenaan dengan antara normal baru ujian saringan COVID-19 secara pandu lalu selepas ini. Bertemu kembali dalam Buletin Awal ini, kita memberi fokus kepada normal baru. Satu mesej yang dikongsikan oleh Perdana Menteri beberapa hari lepas yang menceritakan dan menjelaskan bahawa pelbagai aspek kehidupan kita selepas ini bukan sahaja sewaktu PKP tetapi beberapa bulan akan datang, mungkin untuk beberapa tahun akan datang, mungkin akan sedikit berbeza kerana penularan COVID-19. Kita perlu kekalkan jarak sosial dan sebagainya. Mungkin Ramadan dan Aidilfitri tidak boleh kita bersalaman dan berjumpa. Itu adalah normal baru. Dan setiap bidang tidak terkecuali, termasuk hospital dan juga perubatan. Kita berintah langsung bersama Dr. Muhammad Al-Hadi Muhammad Razi, pakar kecemasan dan perubatan trauma Thomson Hospital, yang merupakan hospital pertama yang melakukan ujian saringan COVID-19 secara pandu lalu. Okey, doktor, tadi kita dah bercakap berkenaan dengan beberapa perkara dan doktor juga ada menyebut berkenaan dengan, tak silap saya, 63 pesakit yang didapati positif COVID-19 oleh Thomson Hospital sepanjang beberapa minggu lepas menjalankan ujian COVID-19 secara pandu lalu ini, dan ada juga yang tiada gejala, asymptomatic. Dari pemerhatian doktor dan juga dari segi perubatan, adakah satu kelompok orang mungkin lebih cenderung untuk tidak menunjukkan sebarang gejala? Adakah ia cenderung kepada satu kelompok umur ataupun jantina ataupun penyakit kronik ataupun tidak? Siapa yang selalu tidak menunjukkan sebarang gejala tetapi positif COVID-19? Okey, dalam pemerhatian saya di Thomson Hospital, apa yang berlaku adalah mereka ini yang umur di antara lingkungan 20 hingga 30 tahun. Kebanyakan mereka adalah pelajar-pelajar yang menuntut di luar negara. So apa yang berlaku, mereka adalah kerana kesedaran mereka sejurus pulang ke tanah air. Apa yang mereka lakukan adalah untuk datang sendiri untuk membuat ujian tersebut.
kerana mungkin di negara tersebut telah berlaku banyak kes-kes positif. So oleh sebab kesedaran tersebut mereka datang untuk buat saringan di sini. Okey doktor, kita lihat hospital swasta sudah mula memainkan peranan lebih aktif untuk membantu hospital-hospital awam ketika hospital awam menerima semakin banyak kes positif COVID-19. Kita faham di Thomson Hospital dan mungkin di hospital-hospital swasta yang lain, proses yang dinamakan sebagai decanting telah berlaku, iaitu pesakit-pesakit bukan COVID-19 ataupun kurang ataupun tidak kritikal dipindahkan ke hospital-hospital swasta supaya dapat mengosongkan hospital-hospital awam untuk mereka fokus kepada kes COVID-19. Jadi dari segi kapasiti, adakah Thomson Hospital bersedia untuk menerima pesakit COVID-19 di masa hadapan sekiranya perlu untuk membantu hospital awam dan juga Kementerian Kesihatan? Okey, apa yang berlaku selama ini, kami dari private hospital selalu mengadakan mesyuarat bersama Kementerian Kesihatan Malaysia yang diketuai oleh Datuk DG. So, apa yang berlaku, kita dibahagikan kepada 3 fasa. Fasa pertama adalah untuk private hospital menerima pesakit-pesakit non-COVID cases from public hospital. So, inilah fasa yang kita lalui sekarang. So, sehubung dengan itu, kita juga telah pun bersiap sedia untuk menangani jikalau ada kes-kes COVID positif di hospital kami yang masing-masing di private hospital. So untuk waktu sekarang ini kita masih belum terima apa-apa arahan lanjut daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan semua private hospital di Malaysia tidak mempunyai COVID positif patient kerana once kita detect di hospital swasta, kita akan terus langsung refer ke public hospital untuk management yang seterusnya. Tapi dalam masa hadapan kami telah pun membuat siap sedia dan jikalau ada keperluan di mana public hospital pada ketika itu telah pun overwhelmed dan kami ready dan bersedia untuk terima pesakit-pesakit untuk menangani pesakit positif kami sendiri, dan juga langkah ketiga atau third phase adalah untuk menerima pesakit-pesakit COVID positif daripada public hospital. Doktor, akhir sekali, jikalau itu berlaku dan malah sekarang pun decanting sudah bermula, bermakna pesakit-pesakit bukan pesakit COVID di tempat mula dipindahkan ke hospital-hospital swasta dan mereka ini sebelum ini dirawat di hospital awam, kini dirawat di hospital swasta. Jadi kalau dipindahkan, dari segi kos itu bagaimana doktor? Kos bayaran kepada pesakit maksud saya. Okey, kita mulakan dengan beberapa pesakit yang kita ambil daripada hospital-hospital public untuk menjalani pembedahan. Kita mulakan dengan beberapa pesakit, for example untuk melakukan pembedahan payudara. So of course di situ memang kita ada adjustment daripada segi kos dan juga kos daripada segi pembedahan sendiri daripada doktor, tidak charge apa-apa kos untuk pembedahan, dan juga lain-lain kos juga ada yang ditanggung oleh pihak hospital sendiri. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Al-Hadi Muhammad Razi, pakar kecemasan dan perubatan trauma Thomson Hospital, dan di belakang sana anda melihat itu juga adalah frontliner mereka yang merupakan doktor, jururawat, petugas makmal, juru teknologi makmal perubatan yang mendedahkan diri mereka setiap hari dengan sampel-sampel yang mungkin mengandungi wabak COVID-19, bukan sahaja di hospital awam tapi juga di hospital swasta. Saya mahu beralih ke rakan setugas doktor yang difahamkan berada dekat di situ, namanya Nur Hafizah Muhammad Mutia. Beliau adalah seorang jururawat di Thomson Hospital. Okey, Hafizah, selain petugas kesihatan di hospital awam, Hafizah dan rakan-rakan juga adalah barisan hadapan, juga adalah frontliner. Pengalaman setiap frontliner mungkin berbeza. Kongsikan pengalaman Hafizah mendedahkan diri kepada risiko jangkitan COVID-19 setiap hari di hospital swasta. Okey, terima kasih. Okey. Sebagai frontliner, ya, memang kami terdedah kepada jangkitan COVID-19 ni. Tapi apa yang kita buat hospital, Thomson Hospital menekankan aspek kesihatan dan kebersihan untuk petugas-petugas di hospital kesihatan Thomson Hospital. So apa yang kita buat contohnya, setiap hari bila kita datang ke kerja, kita akan ambil temperature 2 kali sehari, iaitu bila masa kita masuk kerja dan sebelum pulang ke rumah. So ini adalah untuk memastikan tahap kesihatan yang optimal untuk staf-staf yang bekerja di frontliner ini.
So sekiranya ada petugas-petugas yang sakit, so mereka akan dihantar kepada screening center. Okey, dan kami akan doktor akan berjumpa dengan mereka, dan kalau misal kata sekiranya perlu, mereka akan diberikan MC, ataupun sekiranya perlu kita perlu buat COVID-19 untuk mereka, kita akan buat juga. So selain itu, apa yang kita buat di sini adalah bila kita datang ke kerja, so bila kita datang ke kerja, kita akan pakai baju yang bersih, dan kita akan tukar baju scrub suit yang disediakan oleh pihak hospital. So kemudian kita akan pakai full PPE seperti apa yang saya pakai sekarang ini. Okey. So sebelum pulang ke kerja, kita akan kita akan kalau perlu mandi, kita mandi dulu sebelum pulang ke rumah. So kalau saya nak tekankan di sini, okay, full PPE yang saya pakai sekarang ni walaupun di dalam saya pakai scrub suit yang disediakan oleh pihak hospital, so saya akan pakai kita punya isolation gown. So isolation gown ni kalau boleh dilihat, kita full sampai ke tak lengan, dan kita akan cover pakai kita punya glove. Dan sekarang ni kalau tengok di bawah, saya pakai boot cover. So it's cover sampai kita punya kaki semua tak nampak lah. Okay. So saya rasa lebih selamat. Kalau tengok di atas, saya sekarang ni saya tengah pakai surgical mask. Okay. Kita ada tudung dan juga face shield. So dengan full PPE macam ni, saya rasa lebih selamat untuk bekerja di Thomson Hospital. PPE itu, Hafizah, facial mask, face shield, scrub. Semalam Ketua Pengarah Kesihatan ada berkata bekalan PPE di hospital awam semakin berkurangan. Bagaimana situasi bekalan PPE di hospital swasta? Okey, setakat ini kita punya bekalan PPE di hospital Thomson masih ada. So seperti mana saya tekankan sebelum ni, memang hospital mementingkan tahap kesihatan optimum. So apa yang mereka buat, sekiranya bekalan PPE ada berkurangan, so mereka akan cari supplier yang tertentu untuk dibekalkan kepada kami. So alhamdulillah setakat ini kami tak ada kekurangan PPE. Dan saya nak berterima kasih kepada public, ada serta public yang dermakan kita face shield. Okey, so macam ni, terima kasih banyak kerana support kita untuk berjuang membendung COVID-19 ni. Secara ringkasnya, kita dah habis masa. Secara ringkasnya dari Barisan Hadapan, apa pesanan Hafizah kepada frontliners yang lain dan juga kepada orang awam di luar sana? Okey, so kepada kawan-kawan seperjuangan, kepada frontliner di depan sana, saya harap kami kuat, kami bangga dengan kamu semua, dan saya harap kita ikhlaskan hati, God with us. So kepada orang luar, orang awam di luar, patuhi kita punya apa yang kerajaan tekankan, stay at home, okey, duduk kat rumah, dan kita nak sama-sama memerangi COVID-19 ni. We can win. Thomson Hospital dan juga Dr. Muhammad Al-Hadi Muhammad Razi, pakar kecemasan dan perubatan trauma di Thomson Hospital. Terima kasih. Kita akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.